Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam SCS, SCS Excellent. Okey, saya Cikgu Sapura binti Abdul Jamil yang mengajar di SMK Methodist SCS Dewan Perak. Okey, hari ini cikgu akan menerangkan tajuk terakhir bagi tingkatan 1 iaitu bab 8 Tamadun Islam dan Sumbangannya. Okey, hari ini kita akan memfokuskan kepada 8.1 iaitu latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Okey, seterusnya latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Okey, pelajar boleh perhatikan peta yang diberikan. Kita lihat penempatan masyarakat Arab bermula di semenanjung tanah Arab, iaitu di utara adalah padang pasir Syam iaitu Syria sekarang. Seterusnya adalah di selatan Laut Arab, di timur Teluk Parsi dan di barat adalah Laut Merah. Okey, di sini adalah mula penempatan bagi tamadun Arab. Okey, seterusnya semenanjung tanah Arab terbahagi kepada beberapa wilayah yang penting seperti Hijaz, Najd, Yaman, Hadramaut dan Oman. Di antara wilayah-wilayah ini, wilayah Hijaz adalah yang paling penting kerana di sini terdapat 3 ibu kota utama iaitu Mekah, Madinah dan Taif. Okey, kalau kita lihat pada peta, kita akan nampak kedudukan 3 ibu kota ini. Ia adalah di satu laluan yang strategik kerana di situ berkembangnya ada pertanian, ada perdagangan dan pedagang-pedagang banyak melalui kawasan ini. Selepas kejatuhan empangan Maghrib, iaitu empangan Maghrib ini telah dibina semasa peradaban Sabah. Okey, kejatuhan empangan Maghrib ini adalah disebabkan oleh peperangan. Okey, ada yang mengatakan, ada pekaji mendapati punca daripada gempa bumi. Dan sebenarnya bila kita kaji semula, peradaban Sabah ni ada terkandung dalam Al-Quran iaitu surah Sabah ayat 15 hingga 19 yang mengatakan Allah telah menghantar tenteranya itu banjir besar kepada kerajaan Sabah kerana mereka telah melakukan kemungkaran, kerosakan kepada bumi Allah itu. Okey, so kita dapati tiga sebab utama. Dan lagi satu yang paling pelik apabila penduduk tempatan mengatakan ia berpunca daripada segerombolan tikus yang telah membuat lubang pada tapak empangan itu menyebabkan empangan itu runtuh. Okey, akibat daripada itu kita lihat selepas empangan Maghrib ini runtuh, berlaku kemerosotan dari segi ekonomi, kemerosotan dari segi sosial. Kerana dari segi ekonomi, empangan Maghrib ini ia telah mengairi pertanian sebanyak 25,000 hektar tanah. Apabila ia musnah, pertanian tidak dapat, kegiatan pertanian tidak dapat dijalankan. Okey, dari segi sosial, kenapa berlaku kemerosotan? Kerana penduduk pada masa itu mereka tidak mahu belajar. Okey, bila tak mahu belajar, mereka tidak tahu macam mana hendak membaiki empangan yang rosak itu. Okey, untuk masyarakat kita sekarang, kita kena ambil iktibar daripada kejadian ini. Apabila generasi baru yang tidak mahu belajar, kita kena ingat apa itu pesanan Imam Syafi'i yang mengatakan bila kita tidak tahan untuk belajar, kita perlu menghadapi peritnya satu kebodohan. Itu yang berlaku kepada masyarakat Arab pada masa itu kerana mereka tidak tahu macam mana untuk membaiki empangan Maghrib yang musnah itu. Okey, selepas empangan Maghrib yang musnah pada 300 Masihi, bermulalah era kerajaan Jahiliyah, iaitu zaman kegelapan bagi masyarakat Arab. Okey, Jahiliyah ini berasal daripada perkataan Arab iaitu jahala yang bermaksud jahil. Okey, masyarakat pada masa ini tiada nabi, tiada kitab suci untuk dijadikan sebagai petunjuk hidup. Jadi mereka hidup dengan sesuka hati, berlaku penindasan, berlaku akhlak pun semakin teruk. Okey, pada akhir zaman ini, walaupun Islam telah datang, namun masyarakat Arab Jahiliyah masih menolak undang-undang Allah dan nilai-nilai Islam sebagai panduan hidup. Sistem masyarakat Jahiliyah ini terbahagi kepada 3, iaitu dari segi politik, ekonomi dan sosial. Dari segi politik, kita lihat
sebelum kedatangan Islam ini, masyarakat Arab terbagi kepada dua kabilah, iaitu kaum Hadari dan kaum Badui. Okey, kaum Hadari ini lebih kurang macam kita masyarakat hari ini yang tinggal di bandar, dan kaum Badui yang tinggal di luar bandar. Namun dari segi perbezaan kehidupannya, kaum Hadari ini mereka tinggal di kota dan mereka memiliki haiwan, mereka memiliki binatang ternakan. Manakala kaum Badui ini mereka hidup secara nomad, iaitu berpindah randah, dan mereka yang menternak haiwan ternakan kaum Hadari. Okey, kalau kita lihat bagaimana sistem kabilah di masyarakat Arab pada masa itu, mereka akan melantik seorang syekh, iaitu ketua dalam kalangan kabilah. Kabilah di sini maksudnya macam setiap kaum tu ada kabilah dia. Okey, macam kita masyarakat Malaysia ada kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, dan seorang kita akan lantik daripada ketua-ketua tersebut. Sama juga dengan masyarakat Arab, mereka terbagi kepada kabilah-kabilah, iaitu bani-bani terdapat mengikut keturunan. Okey, syekh ini iaitu ketua mestilah disukai oleh setiap ahli kabilah, matang, berani, sanggup berkorban untuk melindungi puaknya, iaitu melindungi kabilahnya, dan dia juga mesti pandai berpidato. Itu adalah kriteria yang penting untuk menjadi seorang syekh bagi setiap kabilah. Okey, masyarakat pada zaman ini dia lebih mementingkan kepada semangat asabiah, iaitu semangat kekitaan yang melampau. Jika ada contohnya, jika ada salah seorang ahli kabilahnya yang dibunuh, mereka satu kabilah akan menuntut bela atas kematian ahli kabilah tersebut. Dari segi ekonomi, kita akan lihat walaupun kita lihat tanah Arab masa itu dipenuhi oleh padang pasir sahaja, namun masih ada kawasan yang masih subur, iaitu di utara semenanjung Arab. Okey, kita lihat tanaman yang ada pada masyarakat Arab pada masa itu, iaitu di Yaman terdapat tanaman gandum dan kopi. Okey, kedua-dua tanaman ini memerlukan sumber air yang banyak untuk terus berkembang. Okey, seterusnya di Oman terdapat sekoi dan padi, dan yang terakhir iaitu di Hadramaut dan Mahra. Semasa itu keminian sangat penting bagi masyarakat Arab. Okey, yang kedua adalah kegiatan penternakan. Okey, kaum Badui akan menternak haiwan, iaitu antaranya unta, kambing dan biri-biri. Mereka akan membawa binatang ternakan ini dari satu tempat ke satu tempat yang lain untuk mencari air dan rumput. Okey, yang ketiga dari segi perdagangan. Bila kita sebut perdagangan, ia lebih kepada kaum Hadari. Okey, di sini kita lihat kaum Hadari, mereka berdagang secara kabilah, iaitu membawa rombongan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey, pedagang daripada Yaman, mereka akan mengambil barang dagangan daripada Hadramaut dan India dan akan memasarnya ke Mesir dan Syam. Namun selepas beberapa tahun, masyarakat Hijaz telah menukar pusat perdagangan Yaman kepada Mekah. Okey, di sini Hijaz telah mengambil barang daripada Yaman dan Habasyah dan memasarkannya ke Syam dan Syria, ke Syam dan Mesir, maaf. Okey, daripada perdagangan ini berkembang menyebabkan ada satu laluan yang menghubungkan antara benua, iaitu dipanggil sebagai laluan sutera. Okey, di sini wujudnya menghubungkan pedagang daripada tanah Arab dengan India, China dan Asia. Walaupun begitu, walaupun ekonomi mereka pada masa itu semakin berkembang, antara kelemahan sistem ekonomi masyarakat Arab, mereka sangat mementingkan keuntungan. Mereka juga mengamalkan riba dan mereka juga menipu timbangan. Pada masa ini, kegiatan merompak dalam kabilah satu yang halal, sebab pada mereka setiap kabilah itu kena tahu, sebab mereka akan merompak pedagang yang datang di padang pasir. Itu adalah sumber utama bagi sumber ekonomi utama bagi kabilah-kabilah pada masyarakat Arab ketika itu. Okey, sistem yang terakhir bagi masyarakat Arab Jahiliah ini adalah dari segi sistem sosial, iaitu dari segi agama, kepercayaan, adat dan cara hidup. Okey, dari segi agama terdapat agama Majusi, Yahudi, Watani, Nasrani dan Hunafa.
Okey, dari segi Majusi, mereka menyembah api, Watani menyembah berhala, Yahudi ini dianuti oleh Bani Israel di utara semenanjung Arab, dan Nasrani juga dianuti oleh Bani Israel. Okey, seterusnya agama Hunafak ini adalah agama terdapat segelintir masyarakat Arab yang masih menganuti agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey, masyarakat Arab juga mempercayai kepada animisme, iaitu mereka percaya kepada roh dan kuasa gaib. Okey, animisme ni macam kalau pelajar tengok cerita Avatar, filem Avatar, pelajar boleh lihat bagaimana masyarakat sangat mempercayai kepada kuasa gaib ini dan menyembah dan menganggap pada pokok-pokok besar itu terdapat roh-roh yang akan melindungi mereka. Itulah agama dan kepercayaan yang dianuti oleh masyarakat Arab Jahiliyah pada masa itu. Jika kita lihat pada adat dan kehidupan seharian masyarakat Arab Jahiliyah pada masa itu, kita akan melihat mereka sangat suka menilik nasib dan juga suka memandang keadaan sekeliling sama ada benda itu akan membawa kebaikan atau keburukan. Ia sama juga dengan masyarakat kita pada zaman purba yang menganggap alam membawa petunjuk. Contohnya pada masyarakat Melayu pada zaman dahulu menganggap bila ada burung gagak yang datang ke rumah dan berbising, itu menandakan akan berlaku satu kematian. Sama juga dengan masyarakat Arab Jahiliyah pada masa itu yang menganggap setiap yang berlaku itu ada tandanya. Okey, yang kedua, mereka juga memandang rendah kepada kaum wanita dan sangat menghormati kepada anak lelaki. Contohnya bila bayi perempuan yang dilahirkan, terdapat sesetengah ibu bapa yang akan menanam anaknya hidup-hidup. Okey, kaum wanita juga pada masa itu tidak dapat mewarisi harta pusaka keluarga. Okey, seterusnya hidup masyarakat Arab pada masa itu penuh dengan kemaksiatan. Mereka suka berzina, berjudi, suka berperang dan bersikap angkuh. Okey, golongan hamba iaitu yang paling bawah sekali akan dipandang hina oleh masyarakat. Mereka juga sangat mempercayai kepada ahli sihir dan kuasa azimat, iaitu mereka mempunyai contohnya batu, gelang-gelang. Mereka mempercayai kepada kuasa azimat. Okey, dalam kita lihat dari segi baiknya masyarakat Arab pada masa itu, mereka sangat menghormati tetamu. Okey, mereka menepati janji dan mereka sangat menjaga kehormatan diri. Contohnya, mereka akan akan menyalakan api di tempat tinggi bagi membantu pengembara yang sesat. Itu sebagai petunjuklah untuk membantu pedagang yang sesat. Okey, sebilangan masyarakat Arab pada masa itu sangat pandai bersyair, bersajak. Mereka akan pergi ke pasar dan memang sememangnya masyarakat Arab sangat mengagumi bait-bait syair yang diperkatakan oleh penyair tersebut. Okey, karya-karya yang bermutu akan dibaca semasa tamasya tahunan. Contohnya masa kita macam hari raya. Okey, pada mereka ada pesta tahunan, mereka akan membacakan syair ke sajak ke dan akan digantung di dinding-dinding Kaabah. Sebagai penutup bicara, cikgu ingin menegaskan sejarah ini mengajar kita erti sebuah kehidupan, makna sebuah pengorbanan dan iktibar untuk masa akan datang. Okey, semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Jangan lupa like, share and subscribe SCS YouTube channel. Sekian dulu dari cikgu. Bye.